Sebagaimana yang kita ketahui, dunia didirikan atas dasar ujian dan bencana, serta ditambah lagi dengan kesengsaraan dan kepedihan, dan diliputi oleh berbagai macam tipu daya dan hal-hal yang melalaikan. Oleh kerana itu, banyak hal-hal yang menghalangi manusia dari perbuatan taat, dan banyak pula hal-hal yang dapat mengajak seseorang kepada kemaksiatan. Kemudian, walaupun banyak sekali yang menjadi penghalang bagi ketaatan dan mendorong kepada berbuat kemaksiatan, maka kesemuanya itu tercakup dalam 4 sebab utama, iaitu kebodohan, keimanan yang lemah, angan-angan kosong, memakan makanan haram dan syubhat. Tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, nama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah yang izin taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bersambung balik bacaan kitab karangan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Bekal Menuju Akhirat. Kita berhenti dalam bulan 3 sebelum daripada itu lagi, berkenaan dengan kewajiban melakukan taat dan juga bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita berdosa. Bahkan dalam ilmu tasawuf ini tidak semestinya menunggu kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Bahkan taubat kita itu, kita mesti merasakan betapa tidak cukupnya atas anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita lafazkan, kita kena rasakan betapa tidak cukupnya istighfar kita, sehingga kita sanggup berhenti daripada beristighfar. Itu tidak sepatutnya berlaku pada seorang yang nak menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita merasakan bahawa kita tak perlu kepada istighfar ataupun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita merasakan kita tak ada dosa dengan Allah taala, maka itu adalah dosa. Itu adalah satu aib, satu kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita merasakan betapa sempurnanya kita, sedangkan kita mendakwa bahawa kita nak mendekatkan diri, menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang ingin menghampirkan diri pada Allah mestilah merasakan bahawa istighfarnya tidak pernah cukup dengan Allah. Memohon ampun pada Allah itu tidak pernah cukup, walau sebanyak mana pun kita beristighfar kepada Allah. Walau kita melazimi istighfar sebanyak 100, 200, 300 dalam sehari pun, kita kena merasakan betapa istighfar itu tidak cukup untuk kita mengatakan bahawa kita ini orang yang tidak berdosa. Bahkan kelalaian kita jauh lebih banyak berbanding dengan ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam fasal sebelum daripada PKP yang itu disebutkan kepada kita berkenaan dengan taubat, dan taubat ini suatu ibadat yang disepakati oleh ummah. Maknanya yang persetujui oleh ummah. Ummah itu maknanya seluruh para ulama bersetuju mengatakan bahawa taubat ini adalah fardu.
dia adalah sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang sunat. Itu ittafaqatil ummah. Umat bersetuju, bersepakat mengatakan bahawa taubat itu adalah fardu. Dan fardu bukan fardu kifayah, dia adalah fardu ain. Fardu ain maknanya wajib atas tiap-tiap kepada manusia mukallaf. Mukallaf maknanya yang akil, yang baligh, yang berakal sempurna dan yang baligh. Maknanya atas tiap-tiap orang yang berakal, yang baligh, maka atas dirinya satu benda wajib, iaitu bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ambil dalil daripada mana? Quran. Banyak sangat ayat Quran sebut Allah Ta'ala perintah. Antaranya Allah Ta'ala sebut watubu ilallahi, Allah Ta'ala sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, wahai semua orang yang beriman. Tubuh itu ulama faham daripada situ, al-amru yadullu 'alal wujub. Sesuatu bentuk amar yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran pun dalam bahasa Quran, amar itu, suruhan itu menunjukkan wajib. Maka bertaubat itu adalah merupakan fardu, bukan sesuatu yang sunat yang boleh kita ambil sambil lewa. Bertaubat pada Allah, bahkan itu adalah langkah pertama bagi seseorang yang nak mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan lihat perkataan taubah, an-nasuh, taubatun nasuh, dalam Quran Allah Ta'ala guna. Dalam surah At-Tahrim pun Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah. Bila sebut perintah, al-amru yadullu 'alal wujub. Segala bentuk suruhan dia menunjukkan kepada kewajiban, selagi mana tidak ada ayat-ayat yang lain menunjukkan dia bertukar daripada wajib kepada sunat. Jadi selagi mana tidak ada ayat lain ataupun dalil lain yang menunjukkan yang wajib itu bertukar menjadi sunat, maka dia kekal dengan wajib. Jadi ayat dalam surah At-Tahrim itu Allah Ta'ala menggunakan tubu ilallah juga sama. Allah Ta'ala perintah supaya kita bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuh. Ulama sebut at-taubatun nasuh ni ikhtalafal ulama berselisih pendapat apa yang dimaksudkan dengan taubatan nasuh ni, sampai peringkat kepada 23 qaul, 23 pendapat ulama. Yang ni kata begini, yang ni kata begini, apa yang dimaksudkan dengan nasuh, supaya umat memahami apakah kita ini dah sampai ke tahap taubat nasuh yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kita bertaubat dengan taubatan nasuh. Takut kita bertaubat tak sampai ke tahap taubatun nasuh, sedangkan Allah Ta'ala nak supaya kita sampai ke tahap itu. Jadi ulama berselisih pendapat sehingga 23 qaul. Banyaklah, kalau diperincikan satu persatu kita akan dapat lihat bagaimana ulama-ulama ini memahami taubatan nasuh ini dari sudut yang berbeza-beza. Ada ulama sebut, kalau tak salah Al-Imam Al-Junaid, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, disebut taubatan nasuh ni sampai satu tahap seseorang itu dia lupa tentang dosa dia. Dengan makna apabila seseorang itu betul-betul bertaubat pada Allah Ta'ala, maka hati dia sudah mula jatuh cinta kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah itu menyebabkan dia lupa kepada segala-galanya kecuali Allah. Maknanya selagi mana kita masih mengingati dosa-dosa kita, maknanya kita belum capai
cinta Allah Ta'ala. Sebab orang yang bercinta, dia akan lupa dunia. Itu pun hakikat dunia kita. Orang yang bercinta, dia lupa dunia. Anak remaja yang bercinta, lupa pelajaran. Tak belajar. Sampai peringkat tak belajar. Padahal umur dia umur belajar. Umur 16, umur belajar. Umur 17, umur belajar. Wah, nasihat. Mau ayah nasihat, kaunselor nasihat, cikgu nasihat. Tapi dah nak macam mana? Dia duduk di alam cinta. Kita tak duduk di alam dia. Kita duduk di alam kita. Melihat dia ni melalut dia. Istilah melalut betul. Duduk dalam keadaan tak sedar, asyik dengan kekasih dia. Macam Laila Majnun lah. Laila Majnun. Laila yang digilai. Itu Majnun. Laila yang digilai. Dia gila sampai peringkat dia boleh tengok pagar rumah Laila pun tak apa. Dia boleh tengok tangga rumah Laila pun tak apa dah. Dia pergi peluk pagar rumah Laila. Seolah-olah dia merasakan dia memeluk Laila. Itu orang gila. Angau berada dalam alam percintaan. Dia lupa. Hatta mak ayah dia kadang-kadang dia lupa. Dia sanggup lari kan. Ramai kita baca dalam surat khabar lari ke Lombok contoh. Kerana ikut lelaki. Lelaki siapa? Lelaki itu lelaki yang dicintai. Maknanya dia berada di alam yang lain daripada alam kita, alam normal. So orang yang bercinta ini keluar daripada alam biasa. So dia hidup dengan mahbub dia. Dia hidup dengan yang dicintai dia. Sehingga dia melupakan apa yang telah dia lakukan selama ini. Itu kata Imam Al-Junaid. Kecintaan kepada Allah itu melupakan aku kepada dosa. So dia tak akan jatuh pada dosa lah. Sebab dia duduk dengan mahbub dia. Apa yang dia buat, sesuatu yang mesti disukai oleh mahbubnya, oleh kekasihnya. Sesuatu yang sangat disukai oleh kekasihnya, itulah yang dibuat oleh orang yang bercinta. Jadi Al-Imam Al-Junaid mendefinisikan at-taubatun nasuh sampai peringkat tu. Sampai peringkat orang tersebut melupai dosa. Kerana dosa dibandingkan dengan cinta Allah kepada kita, jauh lebih besar cinta Allah Ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada kesilapan dan kesalahan kita. Kenapa kita boleh mengingati sesuatu yang lebih kecil daripada sesuatu yang besar? Itu Al-Imam Al-Junaid. Dari satu angle, Al-Imam Al-Junaid mendefinisikan taubatun nasuh. Lepas tu ada 22 pendapat lagi tentang taubatun nasuh. Kalau diperincikan, kita akan lihat bagaimana ulama ni melihat begini, ulama ni begini. Ada yang mengatakan taubatun nasuh ialah qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam. Itu hasil daripada taubatun nasuh. Manusia itu akan qillatul kalam, tak akan banyak bicara, sedikit bicara. Qillatul manam, sedikit tidurnya. Qillatul kalam, qillatul ta'am, sedikit makannya. Qillatul manam, qillatul ta'am, qillatul kalam, semua sedikit. Makan sedikit, tidur sedikit, cakap sedikit, semua sedikit. Sebab boleh jadi apa yang difahami oleh ulama, orang yang menyibukkan diri dia, melihat dirinya sentiasa dibelenggu oleh dosa. Dosa itu adalah penyakit. Seorang penyakit ni nak tidur pun tak selesa macam orang sihat. Orang sihat ni duduk saja-saja dalam masjid surah dia tidur. Tak sakit. Cuba sakit apa? Sakit perut sikit je. Sakit perut sikit je. Tak boleh duduk dah kita. Kena keluar, pergi cari tandas, nak masuk tandas, nak itu, nak ini dan sebagainya. Itu baru sakit perut. Tuan-tuan bayang orang yang banyak dosa pada Allah. Andai kita melihat di setiap sudut diri kita itu ada dosa pada Allah, maknanya setiap sudut hidup kita ini dipenuhi dengan penyakit. Cuba bayang kalau kita kepala pun sakit, gigi pun sakit, tangan sakit, perut sakit, kaki sakit. Tuan-tuan bayang, boleh tidur lena? Tak boleh tidur lena. Nak ke mana kita? Mencari penawar. Asal dengar orang cerita, sini aku rasa sini ada orang yang boleh ubah penyakit ni, pergi gitu. Orang kata, sini ada ustaz
yang boleh ubah macam ni? Kita. Mana saja kita dengar orang cakap kita akan betul. So kita bercakap pun tak banyak sebab kita sakit, kita tidur pun tak banyak, kita makan pun tak banyak, itu orang sakit. So ada ulama yang mendefinisikan at-taubatun nasuh dengan makna demikian. Dan banyak lagi lah definisi-definisi yang disebut oleh para ulama. Cuma nak sebutnya kewajipan bertaubat ini adalah satu kewajipan yang perlu kita faham betul-betul bahawa kita ni mesti dan wajib bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan taubat Nabi kata an-nadam, mesti disertai dengan menyesal. Kalau tak menyesal maknanya itu bukan taubat. Apatah lagi kita boleh berkata apa? Kita boleh berkata esok lah. Kita boleh berkata esok. Sebab tu Abdullah At-Tusturi dia mengatakan apa? Dia kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia kata orang yang boleh berkata atubu ghadan, dia kata aku akan bertaubat pada Allah Ta'ala esok, dia kata maknanya orang tersebut sedang mendakwa. Dia belum bertaubat lagi tu, dia baru mendakwa. Esoklah aku istighfar, esoklah aku sungguh-sungguh, esoklah aku bertaubat. Dia kata hada da'wan nafs, kata Syekh Sahal bin Abdullah Tusturi. Dia kata itu adalah dakwaan nafsu. Andai itulah yang membisik kita dan kita terpedaya, maknanya kita masih ditipu oleh hawa nafsu kita. Dia kata macam mana orang ni boleh terima dakwaan dirinya sedang dia tahu dia tak milik esok. Sedangkan dia tahu dia tak milik esok. Esok bukan milik kita lagi. Tiba-tiba kita kata aku beradan, aku taubat esoklah. Esoklah istighfar. Hari ni tak sempat lah. Boleh dia kata tak sempat dengan dosa dia. Tak sempat nak taubat hari ni, tak sempat nak taubat hari ni, tak sempat lah, tangguh esok. Esok bukan kita punya lagi. Sekarang ni kita punya. So sekarang ni waktu untuk taubat. So kalau kita tangguh, maknanya itu adalah bisikan nafsu kita yang nak menangguh kewajiban. Sebab taubat ni adalah wajib. Dan wajib termasuk dalam wajib mudhayyab, dia tak termasuk dalam wajib muwassa'. Wajib ada dua. Satu wajib muwassa', wajib yang diberi keluasan pada masa melaksanakannya. Macam solat maghrib, mula masuk pukul berapa? 7.30 katakanlah. Habis pukul berapa? Habis 8.41. Kalau ikut situ lah, 8.41 habis waktu maghrib masuk isyak. Maknanya nak tunaikan waktu maghrib pukul berapa? Dalam tempoh masa tu pula. Nak solat pukul 7.30 awal-awal waktu boleh. Nak solat pukul 7.45 boleh. Pukul 8 boleh. 8.30 boleh. Jangan pukul 8.45 solat maghrib. Habis lah. Sebab tu dah keluar daripada waktu maghrib, dah masuk isyak. Waktu isyak lagi luas. Waktu subuh sempit. Waktu zuhur luas juga. Waktu asar sempit. Ibadat yang bentuk macam tu dipanggil ibadat yang wajib muwassa'. Diluaskan waktu pelaksanaannya oleh Allah Ta'ala. Keringanan kepada umat, keringanan kepada hamba. Allah Ta'ala meringankan hamba dia untuk melaksanakan sesuatu kewajipan. Solat wajib tak? Wajib, tapi wajib muwassa'. Sebulan dalam masa tu kita nak buat pada waktu bila. Tapi taubat dia tak termasuk dalam wajib muwassa', dia masuk dalam wajib mudhayyaq. Wajib yang disempitkan masa dia. Babazik disebut contoh. Dia kata andai kita melakukan dosa, katakanlah pukul 7.30 kita duduk di kedai bersembang, start punya topik, terkeluar daripada topik asal, siapa peringkat mengatur orang. Siapa peringkat mengatur orang, mencaci peribadi, siapa peringkat? Contoh ni sampailah pukul 8, katakanlah pukul 7.30 kita berbuat, terkeluar daripada topik asalnya, sehingga kita mengutuk peribadi seseorang tu sampai pukul 8. Tengok pukul 8, dah balik ni maghrib tak solat lagi. Bagus dah tu.
balik. Pukul 8 1 minit wajib taubat dah. Tu pukul 8 1 minit dah wajib taubat dah dengan dosa tadi. Bukannya dosa tadi tak apalah, tangguh esok ataupun tangguh malam nanti. Malam nanti waktu apa, tengah malam nanti aku nak bangun qiyam, nak bangun bertahajud nanti sebelum subuh nanti, nak taubat dosa pukul 7.30 tadi. Tak, itu bukan hak kita dah. Itu yang disebut oleh Syekh Abdullah Sahal At-Tasturi, dia kata itu adalah dakwaan nafsu, sebab waktu selepas adalah bukan hak milik kita. Waktu sekarang ni hak milik kita. So fikir sekarang ni dosa-dosa yang ada ni saat ini, sekarang ini, perlu kita faham dosa itu adalah penyakit. Penyakit yang menyebabkan kita tak boleh rasa halawatul iman. Sedangkan Nabi kata iman itu halawah, ada rasa. Tiba-tiba kita tak boleh rasa. Maknanya ada benda lah yang tak kena pada kita. Orang masak sedap-sedap, orang rasa semua kata sedap, tiba-tiba kita rasa tak sedap. Pelik lah kita. Orang makan apa, chef masak tom yum, seafood katakanlah. Semua kata sedap masakan ni, first class ni, memang 5 bintang lah aku bagi. Tiba-tiba kita bubur dalam mulut kita, kita kata tak sedap. Maknanya kita tak kenal. Ada penyakit tadi kita. Boleh jadi lidah kita lidah kita dah hilang dah dari rasanya. Tak ada dah bahagian rasa manisnya. Yang adanya masin, pahit, awal aja. Ataupun kita demam itu, sakit dan sebagainya, hidung kita tersumbat menyebabkan kita tak boleh rasa juga. Itu ibarat gambaran orang yang ada dosa pada Allah. Sebab tu Syekh sebut di peringkat awal ni supaya apa? Supaya kita yang nak mendekatkan diri, yang mencari jalan ataupun bekal menuju Allah Ta'ala, bekal akhirat ni, sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebut di awal tadi, istighfar, taubat kita tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Jangan pernah kita merasa cukup dengan istighfar ataupun taubat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sebanyak mana sekalipun. Walau 1 hari 1 malam kita duduk dalam keadaan beristighfar pada Allah Ta'ala, tetap istighfar kita tidak cukup untuk kita persembahkan pada Allah. Itu sebab kita hamba. Kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang ni bicaranya pada bulan berapa? Bulan 2 sebelum PKP hari tu. Tu baru taubah. Jadi banyak bulan duduk di rumah hari tu, harap mudah-mudah kita dah muhasabah diri lah. Nak pergi tarawih kat masjid surau tak boleh. Jadi duduk di rumah seorang-seorang diri kita. Selepas bertarawih dengan anak bini, maka sibukkanlah diri kita itu dengan memuhasabah diri. Ni sibuk dengan rancangan TV pula. Tak boleh pergi mana, berbuk dengan cucu channel TV. Baik. Malam ni baru masuk mana ni? Hari tu beranak dulu. Refresh tajuk sebelum. Malam ni sambung daripada itu, selepas daripada taubat, dia nak beritahu kepada kita ada benda yang menghalang kita nak buat taat. Nak buat taat ni bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang senang. Sebab dunia ni darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian. So kita diuji nak buat kebaikan pun diuji, kejahatan tu pun sebagai ujian. Jadi kita kena kenal dan tahu ada yang menghalang kita daripada melakukan taat ini. Baik. Dia kata, sebagaimana yang kita ketahui, dunia didirikan atas dasar ujian dan bencana. Sebut dah itu, dunia ni ada yang kata ambil daripada perkataan dunung, dana yadnu. Dunung ni dengan makna hampir lenyap gitu, dunung. Ada yang kata dunia ni diambil daripada dana'ah. Dana'ah ni sesuatu yang kotor. Kita panggil dano.
air danau. Air danau ni maknanya air nanah. Air orang yang tubuh dia bengkak, bisul, dalam tu ada nanah bercampur darah. Bila dia pecah, dia keluar, itu dipanggil air danau. Kalau tak silap istilah saya lah, air danau. Lebih kurang lah tu, danaah ni sesuatu yang keji. Itu dunia. Diambil daripada beberapa perkataan yang sebagian ulama mengatakan daripada dunung, sesuatu yang hampir lenyap. Dan kalau tuan-tuan tengok orang duduk viral dalam Facebook, antara tanda hampirnya kiamat ialah masjid besar Turki, muzium besar Turki, yang dulu muzium sekarang dah dibuka untuk solat, tanpa berlaku apa-apa peperangan. Itu pun disebut, diviralkan sebagai salah satu daripada tanda hampirnya kiamat. Dia ditakluki oleh orang Islam tanpa berlakunya peperangan, disebut di dalam hadis Nabi. Baik, cuma nak sebutnya dunung tadi, dunia ini adalah sesuatu yang hampir lenyap. Atau diambil daripada dana, sesuatu yang jijik, sesuatu yang kotor. Itu dunia. Dunia yang didirikan atas dasar ujian. Dunia ni bukan semata-mata dunia menjadi celah untuk kita ambil. Saya sebut dalam surah Al-Isra, saya pernah sebut. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Tu Allah Ta'ala sebut, man kana yuridul ajilah, siapa-siapa nak yang segera, siapa-siapa nak yang cepat. Al-ajilah itu ditafsirkan oleh ulama dengan ad-dunya. Siapa-siapa nak dunia, man kana yuridul ajilah, siapa-siapa nak dunia, ajjalna, kami akan segerakan padanya. Maknanya kami akan beri, ajjalna lahu fiha ma nasya, apa yang kami nak bagi, liman nasya, kepada siapa yang kami nak bagi. Kita ada kehendak, kita ni ada kehendak, masing-masing kita ada kehendak, nak itu, nak ini dan sebagainya dalam dunia. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak, kalau benda-benda yang banyak kita nak ni jadi impian kita, yang kita buru ni sampai peringkat mengaji pun tak sempat, beramal pun tak sempat. Contoh tuan-tuan, ngaji ilmu fardu ain, tak tahu ilmu fardu ain ni. Tambah-tambah musim PKP ni tak tahu perbuatan macam ni tak sah, perbuatan macam ni sah, batal dan sebagainya, tak tahu kita. Maknanya kita tak pernah mewakafkan diri kita untuk ilmu dalam beramal secara serius. Sebab tu bila timbul isu ya, mula kita tergapai-gapai cari hukum, cari pendapat sah batal dan sebagainya. Sedangkan ulama mengatakan al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya. Bila sebut ilmu tu umpama cahaya, sepatutnya bila engkau berilmu, engkau duduk dalam celah begini, so engkau tak tergapai-gapai. Engkau tak teraba-raba mencari mana pintu, mana tempat keluar, mana dinding, mana tiang dan sebagainya. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu, kita ambil kes solat je lah. Tiba-tiba dalam kes solat pun berlaku macam ni, kita tak tahu jalan-jalan keluar dia. Sah batalnya tak tahu, betul ke tidak. Maknanya keseriusan kita dalam belajar ilmu agama yang berkaitan dengan ibadat pun tak sempurna. Itu satu benda yang perlu kita insafi juga. Sehingga orang perlu perbetulkan balik keadaan tersebut.
perlu diviralkan balik, perlu diperjelaskan balik. Sesuatu yang berkait dengan apa? Dengan ilmu fardu ain, berkait dengan ibadah kita. Baik. Sama mana tadi? Tak ingat lah. Tak ingat lah, tua gini. Sama mana tadi? Tak ingat juga. Sama-sama tua kita ni. Baik. Okey, dunia. Sebaik ada umur 2 suara. Dunung ataupun dana. Jadi dunia ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak keinginan kita yang kita nak capai sampai peringkat terabai, saya sebutkan tadi, amal ibadah kita, menuntut ilmu kita terabai. Kita kena ingat Allah Ta'ala mengatakan ajjalna lahu fiha ma nasha. Apa-apa yang kami kehendaki. Katakanlah 10 benda yang kita impikan untuk kita dapat dalam dunia ni. Allah Ta'ala kata, aku bagi ikut apa yang aku kehendak. Kalau yang 10 ni ada dalam kehendak Allah Ta'ala, dapat 10-10. Kalau 10 ni tak ada dalam kehendak Allah Ta'ala, tak dapat apa-apa. Ma nasya'u, Allah Ta'ala tak berhenti setakat tu. Allah Ta'ala kata, ma nasya'u liman nuri. Bagi siapa yang kami kehendaki. Pak kita ni yang ada 10 benda yang kita nak, 10 impian ni, termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab tu ulama kata alangkah sangat-sangat rugi manusia yang mengejar dunia sehingga terabai akhiratnya. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dia nak bagi apa yang dia kehendaki bagi, dan dia nak bagi kepada siapa yang dia kehendaki dia nak bagi. So adakah kita dalam 10 tu termasuk dalam kehendak Allah Ta'ala? Dan kita sendiri ni termasuk tak dalam orang yang Allah Ta'ala kehendaki nak bagi? Apatah lagi duduk dalam keadaan macam tu nak pada dunia, Allah Ta'ala kata thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan pada mereka ni jahannam. Dah duduk dalam keadaan berimpian, katakanlah 10, terabai tanggungjawab sebagai hamba, ibadat terabai, tanggungjawab terabai pada Allah Ta'ala. Dapat 10 pun tidak, kita tak termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala kehendaki, akhirat rugi, sia-sia. Ni kalau orang duduk mikir, dia akan tengok alangkah ruginya kita menghabiskan usia dunia tanpa kita mewakafkan diri untuk berkhidmat pada Allah Ta'ala. Khidmat untuk nafsu syahwat kita lah. Itu kena ingat. Baik. Saya nak sebut yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, man kana yuridul ajilah. Dunia ni kan, dunia yang macam mana ni? Dunia yang macam mana ni? Yang kita nak, kemudian Allah Ta'ala kata akhirnya jahannam. Dunia macam mana? Adakah keseluruhan dunia ini termasuk dalam apa? Dalam definisi ayat ni? Sebab kita memang kena ambil dunia. Yang ada di sekeliling kita ni dunia. Baju, dunia lah. Rumah, dunia lah. Kerja kita, dunia. Harta benda kita, dunia. Anak pinak, semua dunia. Semua tu adalah dunia. So adakah keseluruhan dunia itu yang dimaksudkan dalam definisi ayat tersebut? Yang ni yang ulama jawab. Dunia bukan keseluruhan dunia. Dunia yang macam mana yang disebut di hujungnya jahannam ialah dunia yang tak memberi manfaat kepada kita di akhirat. Itu. Ni dunia. So dunia yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra tadi ialah dunia yang tak memberi manfaat pada kita di akhirat. Ambil contoh. Kalau andai kita ada bini, kita ada anak, kita ada harta, kita ada rumah, semua ni tak membawa kita kepada Allah. Jangan balik cerah pula. Bukan nak suruh balik cerah, balik tengok diri kita. Bini kita menyebabkan kita makin lambat ke syurga.
Anak pinak kita menyebabkan kita makin lambat ke syurga. Maknanya kena balik mati. Masih ada ruang, ada masa. Bukan suruh balik buang. Okey, aku dah dengar orang mengajar tadi, balik ni aku nak cerah dah semua. Aku tak nak tanggungjawab. Tak, bukan suruh gitu. Nak beritahu, andai kita melihat isteri kita, anak-anak kita, harta benda yang ada pada kita tak membawa kita ke syurga, jawab dia, itu dunia yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Ajilah ta'ajjalna lah. Kami bagi, munak aku bagi. Kita termasuk dalam orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita nak anak, dapat anak. Kita nak bini, dapat bini. Kita nak harta, dapat harta. Nak rumah, dapat rumah. Tapi rumah, harta, anak, bini dan sebagainya tak membawa kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Yang ni yang Allah Ta'ala kata, ajjalna lahu fiha ma nasha'. Kemudian Allah Ta'ala kata, thumma jahannam. Kemudian akhirnya tempat penghuni ni, tempat orang ini adalah Allah Ta'ala sediakan neraka. Adapun yang tak memberi, yang memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati, tak ada masalah. Ambillah sebanyak mana pun. Orang ada anak ramai tapi memberi manfaat kepada akhirat, tak ada masalah. Para sahabat berapa ramai anak? Para sahabat bukan berbini 4 je. Kalau tuan-tuan baca kisah para sahabat, ada yang berkahwin 4, kemudian dia nak kahwin 5, 6, 7 lagi, dia cerai dia. Dia cerai dia kahwin, dia cerai dia kahwin. Tapi semua ni jadi apa? Jadi orang yang diwakafkan pada jalan Allah Ta'ala. Jadi orang yang bermanfaat pada jalan Allah Ta'ala. Kita ada seorang pun berterabur. Anak 5 orang pun berterabur kita. Seorang je anak perempuan tak boleh kontrol dah kita. Seorang anak perempuan yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala bagi untuk kita jaga, dia mari pada kita atas nama asalnya hamba pada Allah. Bila Allah Ta'ala keluarkan bawah kita, aku namakan dia anak pada engkau. Sebab aku nak suruh engkau didik, tanggungjawab pada dia. Yang seorang ni pun kita tak boleh tanggungjawab juga. Kita biar dia duduk naik motor dengan lelaki ajnabi, naudzubillah. Seorang ni ada, tapi tak terjaga juga, tak memberi manfaat. Tapi dalam hati nak kahwin 2, 3. Anak yang 5 orang tak boleh jaga, yang 3 orang tak boleh jaga, nak buat apa banyak-banyak. Adapun ummah zaman ketiga, zaman para sahabat, anak ramai semua memberi manfaat pada agama. Yang ni memberi manfaat pada agama, yang ni jadi guru, yang ni jadi apa, semua jadi para guru. Semua jadi orang hebat-hebat. Walaupun maknya kadang-kadang dah berpisah dengan ayah. Tapi perpisahan bukan atas dasar perbalahan, tidak. Cuma nak sebutnya ialah bukan semata-mata dunia menjadi celaan, tidak. Itu yang dinamakan sebagai ibtilah, menguji kita nak ambil dunia yang macam mana. Yang memberi manfaat pada akhirat tu ambillah sebanyak mana pun, tak ada masalah. Nak jadi milioner, nak jadi jutawan, hartawan, agama tak halang pun kita. Nak jadi YouTuber sehingga kita jadi jutawan besar, terkenal di seluruh dunia. Jadi yang penting harta engkau itu ada gunanya sampai ke akhirat. Tak masalah. Islam tak larang jadi orang kaya. Para sahabat berapa ramai yang kaya. Saat nak mati mewasiatkan harta benda lagi. Yang ni 1/4, yang ni 1/5. Bagi wasiat dan sebagainya. Sebab mereka orang kaya. Tapi kekayaan mereka tidak pernah mengheret mereka semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Ambil contoh apa-apa pun. Jadi dunia yang dimaksudkan, di dalam ayat tadi adalah dunia yang tak memberi manfaat kepada kita selepas daripada akhirat. Cuma kita orang awam ni, dunia kita ni lah jadi tempat ujiannya. Nak ambil yang mana? Yang memberi keuntungan akhirat atau memberi keuntungan duniawi. Oleh kita orang awam terpedaya lah. Terpedaya dengan keuntungan duniawi semata-mata. Yang tu yang menyebabkan akhirnya kita lalai dalam kehidupan kita. Baik. Jadi kata sebagaimana yang kita ketahui, dunia didirikan atas dasar ujian dan bencana.
baik dan buruknya semuanya ujian daripada Allah, bencana, serta ditambah lagi dengan kesengsaraan dan kepedihan, diliputi oleh berbagai macam tipu daya dan hal-hal yang melalaikan. Oleh kerana itu banyak hal-hal yang menghalangi manusia dari perbuatan taat, dan banyak pula hal-hal yang dapat mengajak seseorang kepada kemaksiatan. Kemudian walaupun banyak sekali yang menjadi penghalang bagi ketaatan dan pendorong kepada berbuat kemaksiatan, maka kesemuanya itu, yang ini dibuat kesimpulan, semuanya yang menghalang manusia ni daripada buat taat ni, kesimpulannya ada 4 sebab utama. Dia kata yang pertama bodoh. Yang pertama sekali ialah kerana kebodohan seseorang. Baik. Yang kedua dia kata kerana keimanan yang lemah. Yang ketiga angan-angan kosong. Yang keempat memakan makanan haram dan syubhat. Bodoh sini bukan maknanya orang yang kurang akal, maknanya orang gila. Tak. Bodoh ni bukan maknanya orang yang tak cerdik, tak mengaji sekolah ataupun tak pandai membaca. Tidak. Kadang-kadang orang yang macam kita, orang yang macam kita, orang yang berpendidikan, ada knowledge, ada ilmu dan sebagainya, tapi tak mampu untuk menilai dunia yang memberi manfaat dengan dunia yang tak memberi manfaat pada dia. Ada orang sama peringkat tertipu dengan ilmu. Saya tengok tadi ada seorang sahabat dalam Facebook. Dia tulis, orang yang tak ada SPM boleh lulus tauliah, boleh mengajar. Orang yang ada degree, ada ijazah, dia tak lulus tauliah, tak dibenarkan mengajar. Dia tulis, post dia ditulis tak dibenarkan mengajar. Lepas ada orang komen bawah, ada pakcik mana komen bawah, dia kata ustaz kan tak lulus temu duga. Kantoi lah situ. Ustaz kan tak lulus temu duga, jadi ustaz kena buat slow-slow lah. Nanti temu duga sekali lagi, gitulah maksud dia. Bila dah gitu dia pun jawab balik, saya ni degree Jordan. Saya dengar ayat tu saya takut lah. Takut tu bukan apa, bimbang diri kita tak terkontrol. Kita sebut tu atas dasar apa? Atas dasar apa kita sebut diri kita tu? Tu bimbang situ sebab kita orang awam. Kalau kita orang cuci tak apa. Jiwa kita orang cuci, boleh kontrol daripada kibir, daripada takabur. Dia kata saya ni orang ada degree pula dia kata Jordan pula dia kata beasiswa kementerian dia tahu. Beasiswa kementerian ni maknanya pelajar-pelajar terpilih, selected dalam seluruh pelajar-pelajar Malaysia pada masa itu. Dia adalah antara orang yang terpilih. Gitu. Tiba-tiba orang macam ni tak lulus tauliah. Dia kata saya nak cabar, dia kata bahasa Arab orang yang temuduga saya. Kita baca ayat tu pun kurang sedap dan kurang selesa dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buang kibir. Kalau dia sebut tu atas dasar kibir, atas dasar takabur. Saya nak sebut contoh macam mana ada orang yang dengan ilmu pun boleh rebut. Tu duduk dalam keadaan ilmu agama keliling kita. Sebab apa? Sebab kita memang Allah Ta'ala letak belajar ilmu agama pun masih boleh rebut lagi. Ini kan pula orang yang tak pernah berjinak dengan ilmu agama. Tuan-tuan bayang, orang yang tak pernah berjinak dengan ilmu agama, mesti ghalibnya hukum adatnya, ghalibnya biasanya orang ini akan jauh lebih hanyut dengan dunia.
Tu yang dipanggil bodoh. Sini, bodoh ni bukan maknanya tak mengaji, tak pandai membaca ABC, tidak. Bodoh ni maknanya tak pandai menilai dunia yang memberi manfaat dengan dunia yang tak memberi manfaat. Kadang-kadang ada anak kecil yang lebih tahu erti akhirat berbanding dengan yang si tua. Anak kecil kadang-kadang lebih mengerti soal pahala berbanding dengan si ayah yang lebih tua kadang-kadang. Kadang-kadang si anak yang muda, beliau yang kecil belum balik ni lebih mengenal erti takut pada Allah berbanding dengan si ayah. Kadang-kadang anak kecil menegur si ayah, menegur si ibu bila mak dan ayah dia melakukan salah. Andai anak kecil ini boleh mengingat akhirat, maknanya budak kecil ni walaupun dia belum sekolah, dia adalah ibarat orang yang cerdik. Walaupun ayah dia ni orang yang dah dewasa, berusia, mengaji tinggi, tapi tak kenal akhirat, maka ibarat ayah dia ni orang yang bodoh. Sini maksud bodoh dia gitu. Bukan maksud bodoh dia orang tak mengaji. Kalau tak kesian orang tak mengaji. Situ penilaian dunia je. Dunia memang kata orang yang tak pandai ABC, duduk jalan di tepi jalan raya, ni orang bodoh. Tu dunia hukum gitu. Orang tersebut lebih untung daripada kita. Kita taklif soal jawab di sisi Allah Ta'ala. Dia orang yang tak berakal, tak ada soal jawab dah. Ahli syurga awal-awal lagi. Kerana kira dia lebih cerdik. Macam tuan-tuan tengok cerita tu. Cerita apa tuan-tuan? Insan istimewa. Tuan-tuan tak tengok cerita ni, bagus tuan-tuan ni. Tak tengok TV. Saya tengok TV lah. Balik rumah tengok TV. Insan istimewa. Kita di kurang tajuk dia, ada seorang gila tu kan, yang akhirnya meninggal dalam rumah dia. Yang dia sehari-hari kerja dia duk khidmat pada masjid, pada surau. Duk buang tai cicak. Tapi dia kotor lah tubuh dia. Mandi begitu-gitu je, badan dia busuk, tapi dia tahu yang dialog last tu dia ambil najis cicak tu, dia beritahu cicak, kau jangan lagi berak dalam masjid ni sebab lepas ni tak ada orang yang nak sapu najis ni. Dia boleh jadi dia rasa dah dia nak meninggal. Akhirnya dia meninggal. Orang yang macam ni, dia tak buat kerja macam tu pun dia ke syurga lah. Kita ni yang akan disoal jawab oleh Allah Ta'ala. Benda yang kita buat bermanfaat tidak. Apatah lagi kita dikutuk dia. Ada watak orang tu mula-mulanya mengutuk orang ni tak cerdik, bodoh, busuk dan sebagainya. So kita dipersoalkan setiap kalimah yang keluar. Adapun dia syurga. So maknanya dia lebih cerdik daripada kita kerana kita yang tak menjaga tutur kata sehingga mengeluarkan kalimah-kalimah tak sepatutnya. Maknanya kita adalah orang yang bodoh, yang tak berfikir akhiratmu untung ataupun tidak. Ini maksud bodoh. So orang yang bodoh ni dia tak tahu nak menilai ibadat amal macam mana yang menguntungkan akhirat, sehingga dia tak sempat untuk belajar, tak sempat untuk menuntut ilmu, tak sempat nak beramal ibadat pada Allah Ta'ala. Walau saat bersendirian, waktu PKP itu kan, tentang nak pergi mana? Tapi Quran tak baca juga. Dia baca WhatsApp dia. Dia baca WhatsApp, dia tengok dia tengok berapa hari ni kes baru. Kita dia tengok MKN, KKM tu, tengok kita. Quran tak baca, tak khatam juga kita sebulan Ramadan. Ataupun bulan-bulan yang lain, banyak bulan duduk dalam rumah tu tak khatam juga Quran. Maknanya ruang yang Allah Ta'ala beri pun kita tak guna untuk sesuatu yang bermanfaat selepas daripada mati. Itu maknanya kita masih ada sifat bodoh. Tu kita semua lah. Kalau kita masih tak terfikir tentang akhirat itu, maknanya ada sedikit sebanyak kebodohan dalam diri kita. Baik, itu yang pertama dulu. Akan datang insya-Allah kita sambung. Yang pertama yang menjadi penghalang seseorang itu melakukan taat ialah bodoh. Yang keduanya keimanan yang lemah, angan-angan dan memakan makanan haram dan syubhat. Itu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam ilmul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi